Kita nak masuk asar dah kan. Ustazah nak buat kesimpulan ya tuan-puan yang penting. Sebab cakap pasal ni memang tak habis lah ya. Pertama, seorang suami yang budiman, yang mencontohi Nabi SAW, pertama dia mesti ada ciri pemimpin. Pemimpin ni apa maksud dia? Pemimpin adalah, kalau tengok dalam kamus apa semua ya, tengok istilah pemimpin ni. Pemimpin adalah orang yang berupaya memberi pengaruh kepada orang lain. Itu pemimpin. Kita salah faham kadang-kadang ya, pemimpin tu apa. Sebab tu ada orang diangkat kononnya menjadi pemimpin, tapi dia bukan pemimpin. Kenapa? Dia tak boleh bagi pengaruh kat orang. Akhlak dia tak boleh bagi pengaruh. Kata-kata dia tak boleh bagi pengaruh. Yang bagi pengaruh duit dia je. Dia bagi duit, bolehlah, angkatlah pengaruh. Tak bagi duit, akhlak dia ke laut, ya, perangai dia ke laut, tak boleh memberi pengaruh. Sebab itu seorang suami yang menjadikan Nabi SAW sebagai model ni tuan-puan, kita akan nampak bahawa dia adalah seorang rajulun qawwam, pemimpin yang berwibawa. Kenapakah akak sekarang kau main lagi ya? Asal orang azan dia solat, orang azan dia cepat-cepat menanti nak solat. Oh, sebab saya terpengaruh dengan suami saya. Suami saya macam tu. Kena jawab macam tu. Ni suami-suami kalau dapat adjust dia punya rumah tangga sampai memberi pengaruh kepada anak perempuan dia. Kenapa berakhlak macam ni? Sebab ayah saya macam tu. Kenapa jadi pemaaf? Abah saya macam tu. Kenapa sabar? Ayah saya begitu. Masya Allah. Rajulun qawwam, bagi pengaruh kepada isteri dan anak-anak. Itu pemimpin. Ayah ustazah tuan-puan sekalian, setelah bekerja 30 tahun, 35 tahun, baru boleh beli kereta Datsun kotak harga 5,000. Datsun tu dah tak ada dah sekarang. Dah tak tengok dah ada Datsun. Yang kotak tu. Harga 5,000, tak ada aircon. Tapi Abah selalu kata, udara yang Allah buat lebih baik daripada aircon. So kita orang percaya je. Ya, jadi selalu duduk tu santai-santai nak rasa angin. Padahal dia guru besar. Dia boleh beli kereta, macam-macam jenis kereta dah keluar dah, Proton Saga apa semua. Tapi dia mengambil satu nilai dalam hidup dia. Abah tidak mahu ajar anak-anak berhutang. Tak nak berhutang. Abah yakin dengan keberkahan. Sebab tu sampai hari ni gambaran kereta Abah warna biru, plat number MG 6,000 sampai sekarang ada kat kepala ustazah. Betul lah soal keberkahan. Yang kereta lain yang kami dah berganti-ganti naik kereta sendiri tu, dah tak ingat dah. Tapi kereta Abah Datsun kotak harga 5,000 beli cash sebab tak nak berhutang, demi untuk menjaga nilai keberkahan. Betul tuan-puan. Memberi pengaruh lah ya kepada hidup kita sebagai contoh. Yang kedua, seorang suami model yang maknanya melihat Nabi SAW sebagai model, dia kena menekankan soal pendidikan, maka dia kena menjadi guru. Tadi pemimpin, yang kedua guru. Dia kena jadi guru kepada isteri dia. Dia kena jadi guru kepada anak-anak dia. Tuan-puan, sebenarnya jadi isteri yang diajar oleh suami ni satu kenangan indah, betul tak? Ustazah bila tengok ada sahabat ustazah tak pandai ngaji, suami dia yang ajar dia ngaji, sampai terdetiklah mati, aku rasa nak buat olok-olok tak pandai ngaji juga, supaya suami boleh ajar kita ngaji. Sebab apa? Masya Allah kita tengok ya, suami tu duduk, lutut bertemu dengan lutut tu kan ya, maknanya okey ni Al-Quran, ini penunjuk dia, okey yang ini mad lazim kalimi musaqqal, cuba ikut abang baca. Kita tengok tu tak pasal-pasal, rasa macam seronok lah macam ni. Kaf ha ya ain sad, cuba baca abang dengar, isteri pun baca. Sampai saya berasa nak olok-olok tak pandai baca Quran, tapi dah pandai pula kan ya. Sebab apa? Suami menjadi guru. Sebab tu kok pandai macam mana pun kita, wahai para isteri, tolong buat macam tak pandai juga di hadapan suami.
Jangan asyik pandai je. Oh itu tidak bang, menurut mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanbali macam ni, mazhab Hanafi macam ni. Lalu kemudian jumhur mengatakan, mampu suami dia, pandai benar isteri dia. Walaupun kadang-kadang kita tahu, tapi depan seorang suami, entahlah bang, saya tak pasti, abang lebih tahu kot, mai saya nak dengar apa ceritanya bang, apa huraiannya. Bagilah suami kesempatan menjadi seorang guru, dan kita akan merasakan kesan suami jadi guru tu, tuan-puan sekalian. Yang ketiga, suami perlu menjadi penyayang. Sebab keperluan isteri ni, tuan-puan, dan wanita, anak perempuan ke ibu ke, ya, ibu pun perempuan kan, keperluan dia yang paling besar sebenarnya adalah soal kasih sayang, perhatian, ya, daripada seorang ayah ataupun seorang suami. Itu memang Masya Allah, Subhanallah, ya, memang cepat memujuk dan mendidik seorang isteri, berikan kasih sayang. Ustazah tidak pernah melihat, tuan-puan, soal memegang tangan suami isteri sebagai soal yang kecil. Tidak kecil. Untuk seorang wanita, ia memberi impak yang besar. Iya. Betul ke tak betul ni wanita ke semua lelaki ni depan ustazah ni? Betul ke tak betul? Betul. Masya Allah. Ya, saya cerita pasal abah, ya. Ayah ustazah, dia suka macam ni. Balik daripada masjid, dia suka pakai jubah putih, dia suka pakai serban, ya. Wajah dia memang wajah yang lembut. Bila dia balik masjid, ustazah terasa itu momen indah dalam hidup ustazah sebagai anak. Sebab apa? Abah tak tahu macam mana, tangan dia memang sejuk. Tangan dia sejuk. Jadi kita terasa sejuk tangan tu sampai hari ni. Dan bila balik, abah suka nak pegang lama-lama tangan anak dia, tuan-puan. Satu sifat yang dia ada, apa dia? Bila dia balik, dia yang akan tunjuk. Pada dia sembahyang kat masjid, kita kat rumah. Tapi dia akan bagi tangan dia untuk apa? Bersalaman sebab lepas solat. Bukan solat sekali. Bila pegang, abah akan pegang lama. Duduk sebelah, letak tangan di atas tangan kita. Masya Allah, kesannya sampai hari ini. Bahkan pernah saya pergi Mekah dengan mak, dengan abah. Tahulah tuan-puan, masa tu hotelnya jauh. Balik lepas isyak. Dah lah lepas isyak kami dah singgah beli aiskrim lah, beli jubah lah, beli apalah. Abah jalan lain. Sebab dia pintu lain kan, masuk keluar. Kita ni uzang mak lain. Sampai dekat hotel, maknanya dengan isyak tu dah lama dah. Dengan solat isyak tu dah lama dah. Sampai kat hotel, kami duduk dekat lobi sekejap. Ustazah dengan mak. Abah datang. Abah datang, abah hulurkan tangan. Ustazah dengan mak kata, kenapa abah? Kita orang ni, sebab kita orang ni dah banyak jubah, tudung, inai, semua dah memenuhi kepala kan. Abah kata, kita kan baru lepas solat isyak, tak bersalam lagi. Allah. Ada orang dah tak peduli, tuan-puan, soal bersalaman selepas solat. Tak peduli dah. Ada yang solat sama pun tak salam. Hantar hari-hari nak salam Tuan-puan, jangan pandang kecil benda tu. Nabi pun ajar, ya la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pandang benda tu kecil walaupun kamu melihat seseorang dengan wajah yang manis. Suami bagi wajah manis pada isteri bukan benda kecil, benda hebat, benda besar, benda menaikkan semangat, benda memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Bukan benda kecil. Masya Allah, tuan-puan, kalau bercakap soal ni memang tak boleh lah. Kita dah masuk waktu asar. Ustazah kena raikan, ya. Waktu asar yang dah masuk. Cuma Ustazah nak habiskan. Yang keempat adalah kebajikan. Jaga kebajikan isteri kita, ibu kita, anak-anak perempuan kita. Nescaya Allah akan menjaga seluruh urusan tuan-tuan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, berikan penghormatan, penghargaan kepada mereka. Setiap kebaikan yang mereka buat, kita hargai, kita hormati dengan niat semoga kebaikan itu berbuah kebaikan yang lain. Ini juga didikan, ya. Jadi 5 perkara ni, tuan-puan sekalian, ambillah apa tadi? Pemimpin, guru, kasih sayang, kebajikan, penghargaan. Ambil
terapkan nilai tersebut pada diri kita, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan berjaya menjadi suami dan ayah yang benar-benar mencontohi Rasulullah SAW dan berjaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz sebenarnya nak bagi hadiah ya, tapi masa tak mengizinkan tuan-puan sekalian. Ada buku-buku ya yang Ustazah bawa. Ustazah akan pilih rambang je. Ustazah akan bagi pada hajah yang usia 81 ya. Ustazah akan pilih rambang saja. Hadiah-hadiah ni adalah buku-buku karangan Ustazah dan suami, di mana ini adalah usaha kami tuan-puan untuk mencari dana pembangunan fasa kedua dan ketiga Ma'tafis Integrasi Madinatul Hufaz. Alhamdulillah ya, dia laki-laki yang budiman. Dia bagi Ustazah tambah masa. Ini contoh ya. Okey, jadi boleh dapatkan kat luar sana. Ustazah memang mencadangkan tuan-puan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, ia boleh menyumbang, menderma sambil mendapat manfaat daripada buku-buku dan Al-Quran Follow the Line. Contoh ya tuan-puan, kalau Ustazah bagi kertas sehelai, Ustazah minta puan-puan tulis surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Agak-agak boleh tulis tak? Jangan tulis Q-U-L, A-U. Tak nak yang tu. Tulis Qaf, Lam. Agak-agak boleh tulis tak? Jadi kita walaupun dah baca berpuluh tahun dah Fatihah surah Al-Ikhlas, mungkin kita lemah untuk menulis kembali kalamullah. Maka di tahfiz Ustazah mudahkan, ada Al-Quran Follow the Line. Kita boleh tulis balik ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, boleh dapatkan kat luar sana. Termasuk Ustaz nak bagi hadiah pada hajah ya. Ini adalah kasturi mihrab, sejenis wangian daripada kasturi yang ada di Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, yang boleh dimanfaatkan untuk ya berwangi-wangian di rumah, sebagai isteri, sebagai ibu. Ya, kalau tak asyik bau budu kan, bau belacan. Jadi ada wangian kasturi, tuan-puan beli sambil menderma untuk tahfiz kami. Semoga Allah mengurniakan keberkahan dan melimpahkan rezeki yang melimpah ruah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ustazah juga mengambil kesempatan di sini untuk melancarkan kutipan derma untuk pengurusan dan pentadbiran NGO yang menaja program kita pada hari ini, iaitu Persatuan Prihatin Yasmin dan beberapa NGO yang lain. Jadi silakan tuan-puan, sedekah Jumaat kita pada hari ini dan waktu asal hari Jumaat di antara waktu yang insya-Allah mustajab untuk doa. Jangan lupa tuan-puan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Barrur Rahim, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang. Akhir kalam, Ustazah mengajak diri Ustazah dengan tuan-puan yang ada, mari berazam nak jadi orang baik, nak jadi hamba yang taat kepada Allah, yang nak mengisi sakibaki usianya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai perjuangan di jalan Allah. Nak ajak orang kembali kepada Allah, nak amar ma'ruf nahi munkar. Jangan fikir keuntungan dunia kita, tapi kita fikir apa dia? Inilah bekalan yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah nak katakan tuan-puan, betapa indah dan bahagianya menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada suami, taat pada mak ayah, taat kepada siapa saja yang Allah perintahkan. Sangat bahagia. Maka jangan kita pula yang menafikan kebahagiaan itu dengan kita mengambil langkah hidup yang jauh menyimpang daripada ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kembalikan kepada Al-Fadilah pengerusi majlis kita. Silakan dek.